Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada anda semua. Hari ni saya nak share dengan anda satu topik yang memang best, yang memang seronok dan yang memang banyak sangat term-term yang kita kena belajar dan kita kena ambil tahu. Ianya berkaitan dengan blockchain. Okey? Cumanya hari ni saya nak fokus kepada token, iaitu cryptocurrency. Sama ada orang panggil token, ada orang panggil coin kan. Dan juga wallet. Okey, crypto dengan wallet. Okey, crypto tu apa? Crypto tu cryptocurrency ataupun orang panggil aset digital. Okey. Dan wallet adalah tempat untuk kita simpan kripto tu. Itu cara mudah nak faham lah. Cara mudah nak faham. So, saya nak share satu website yang mana website ni kebiasaannya memang orang yang nak belajar pasal kripto, dia memang kena tahu website ni. Okay, dia memang kena tahu website ni. Website ni adalah Coin Market Cap. Kadang-kadang diorang panggil CMC, Coin Market Cap. Anda boleh download apps. Dia ada apps Coin Market Cap ni. Anda boleh download dan anda boleh tengok. Okey, anda boleh tengok dekat sini macam-macam benda ada. Okey. Saya hari ni saya nak fokus kepada cryptocurrency. Okey, cryptocurrency. Okey, ada orang cakap Bitcoin ni kripto ke? Kan? Kita nak kena faham ni. Bitcoin tu apa? Kan? Kripto ni apa? Ada orang kadang-kadang dia salah faham term. Dia salah faham term, lepas tu dia tak jelas kan. Jadi hari ni saya nak jelaskan pada anda. Okey, yang mana Coin Market Cap ni dia sebenarnya adalah satu platform yang menyenaraikan semua aktiviti cryptocurrency di dalam dunia. Ada juga yang cryptocurrency yang tidak disenaraikan. Ada biasanya yang baru-baru nak up. Kripto yang baru-baru nak up ni kadang-kadang dia tak disenaraikan. Okey. Jadi kat sini kalau kita tengok, ini dia punya ranking. Ni ranking dia. So, aset kripto ataupun cryptocurrency, saya suka panggil aset. Okey. Aset yang pertama adalah Bitcoin. Sebab apa Bitcoin? Sebab Bitcoin ni adalah kripto yang pertama dicipta. Okay, dia nombor satu. Dialah yang wujud nombor satu. Okey. Kemudian nombor dua Ethereum. Kemudian Tether. Kemudian BNB. Kemudian Solana. Kemudian USDC. Kemudian XRP, Dogecoin, Tron, Toncoin, Cardano. Ada banyak Shiba, bla 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 kan. Banyak sangat. Okey. Kita petik lah. Saya nak petik satu dulu. Okey, saya nak petik satu dulu. Saya petik lah satu ni. Yang ni kripto yang ranking ke-24 yang saya pernah beli. Dan saya pernah beli dan saya dah jual habis lah. Okey, saya dah jual habis. Okey, jom kita tengok apa PP ni. Okey, kripto ni pasal apa? Kita boleh tengok kita boleh study. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, dekat sini saya suka tengok graf dulu. Kita tengok graf dulu Tengok graf, saya klik all. Okey, saya klik all. Okey, anda nampak ni dia punya graf dia. Saya masa ni kebetulan saya beli pada tahun 2023 bulan 11. Masa ni saya beli bulan 11. Tengok harga dia berapa? Harga dia memang murah ya amat lah. Okey, nampak tu? 0.000005. Okey, memang murah ya amat. Saya beli 100.5. Okey, saya beli nilai dia 100.5. Saya pun biar. Okey, bila saya biar, sekali saya buka, dah naik jadi 1,000. Masa tu kat sini tau. Dah naik jadi 1,000. Yang saya beli 100.5 tu dah jadi 1,000. Lepas tu dah naik lagi ke sini. Dah jadi 2,000. Bayangkan 100.5 jadi 2,000. Masa ni bila? Masa ni tahun 2024 bulan 7. Okey. Saya beli 2023.
Okey, 2023 ujung tahun. Saya tahu tak token ni boleh naik ke tak? Saya pun tak tahu. Anda tahu tak projek token ni apa? Projek ni sebenarnya adalah orang yang dia saja-saja buat. Kita boleh tengok dia dekat about. Okey, kita boleh tengok dekat about. Kalau anda tengok kat sini, Pepe ni sebenarnya dia saja-saja buat yang mana dia menggunakan internet meme gambar katak. Okey, gambar katak yang di-create oleh Mike Fury dan yang popular pada early 2000. Okey, dia cuma buat benda ni je. Lepas tu orang jual beli, jual beli, jual beli. Dan tak ada orang pun yang kontrol. Bayangkan Jadi dia boleh tak naik, dia boleh tak turun. Boleh. Kita pun tak tahu. Okey. Jadi kat sini ni macam contoh what makes Pepe unique? Dia unik ni sebab dia adalah meme coin market je. Dia tak ada projek, dia tak ada AI, dia tak ada apa-apa, dia tak ada. Tapi orang minat nak beli, orang beli orang jual, orang beli orang jual, orang beli orang jual. Dan kat situ orang boleh dapat untung. Anda bayangkan boleh jadi macam ni. Ini macam katalah kalau anda bijak, anda pandai nak buat, anda boleh buatlah satu token apa-apa. Dan orang beli dan jual, beli dan jual. Dia boleh. Okey, dia tak ada orang kata apa, tak ada masalah. Memang boleh buat. Sebab tu dekat dalam dunia ni ada macam-macam sangat. Okey, ada macam-macam aset kripto yang kadang-kadang yang pelik-pelik. Tapi kita janganlah pilih yang haram. Maksud saya haram tu token-token yang untuk yang berjudi, token-token yang arak, token-token yang dadah kan, yang jenayah apa semua tu, yang haram-haram ni kita jangan pilih lah yang tu. Sebab tu kita kena tengok about token ni sebab apa. Okey, yang tu sangat-sangat penting Okey. So, berbalik-balik pada cerita token ni tadi, okey, ada setengah orang dia panggil coin, ada setengah orang dia panggil token. Okey, ada orang setengah dia panggil coin, ada setengah panggil token. Okey, apa maksud coin dengan token ni? Okey, biasanya kalau coin, dengar betul-betul kalau coin, dia ada network dia sendiri. Okey, kalau coin, dia ada network dia sendiri. Contoh, Bitcoin. Bitcoin dia ada network dia sendiri. Apa maksud network? Network ni maksudnya daripada satu tempat, daripada satu aset tu, katalah saya ada aset, saya nak pindahkan dekat anda, dia lalu network tu. Contoh macam highway lah. Highway. Saya nak pergi daripada tempat A ke tempat B. Yang ni saya nak pindahkan aset saya daripada wallet saya kepada wallet anda, dia kena lalu network. Okey. So, kalau aset yang ada network dia sendiri, okey, dia dipanggil coin. Tapi kalau aset yang tak ada network dia pinjam network orang, dia dipanggil token. Okey, contoh Bitcoin dia ada network dia sendiri. So dia dipanggil coin. Ethereum ni dia ada network dia sendiri. So dia dipanggil coin. Okey, USDT ni dia dipanggil stable coin. Kenapa dia panggil stable coin? Sebab harga dia stable. Harga dia mengikut USD. Dia ikut je USD. USD naik, USD turun. Dia ikut USD. Okey. Sebab tu nama dia USDT. BNB pun dipanggil coin. Sebab apa? Dia ada network dia sendiri. Solana pun sama. Dia dipanggil coin sebab dia ada network dia sendiri. Okey. Dan jom kita tengok Solana. Okey, saya klik satu Solana. Dekat sini ni nanti anda boleh tengok. Okey, ada berapa network dalam dunia ni. Okey, ada banyak network dalam dunia ni. Network ni maksudnya rangkaian blockchain tu lah. Okey, kita tengok Solana. Solana dia ada network dia sendiri. So, kalau anda tengok dekat tepi ni, dia ada satu apa tu? Dia ada detail-detail lah kat sini. Dia ada detail-detail. Okey, dan kat sini dia ada dia punya wallet dia, kemudian dia ada dia punya explorer dia sebab dia ada network dia sendiri. Okey, Solana ni dia punya coin dan dia bergerak atas network dia.
Kalau orang lain nak guna network dia, orang lain kena bayar fee. Kena bayar fee dalam coin dia lah, dalam Solana. Okey. Dalam Sol ni. Dan kat sini ni kita tengok satu lagi contoh. Satu lagi contoh BNB. BNB pun sama. Okey, BNB. BNB ni dia ada network dia sendiri. Dia ada network dia sendiri. Okey, ni BNB kalau anda tengok dekat tepi ni, adalah dia punya detail-detail dia semua. Okey, ada detail-detail dia. Okey, sama juga Ethereum. Ethereum pun sama. Dia ada network dia sendiri, Ethereum ni. ETH, dia ada network dia sendiri. Okey, now kalau kita tengok, okey, network mana yang paling top? Yang mula-mula tercipta adalah Bitcoin lah, network Bitcoin ni. Kemudian barulah Ethereum, kemudian Ethereum BNB, kemudian Solana. Ada banyak lah, ada banyak network. Okey, jadi dekat sini ni saya cuma nak share dengan anda beberapa network je lah. Okey, kalau tak nanti kita pening kepala sebab terlampau banyak sangat kan. Terlampau banyak sangat nanti kita pening kepala. Okey, jadi saya nak terangkan beberapa network saja. Okey, contoh kita search ID. Okey, bukan ID, UB. Sebab kita nak fokus pada UB. Okey, kalau saya search UB, mana UB? UB apa tak boleh nak tekan ni. Sekejap dia tak boleh nak tekan pula. UB, okey. Alright. So UB ni kalau kita tengok UB, kita tengok dia pakai network apa. Dia dipanggil token lah, dia pakai network apa. Dekat sini kita dah boleh tahu dia pakai network apa. Okey, contoh kat sini kita tengok kontrak dia. Kontrak ni maksudnya token punya smart contract. Dia punya ID dia lah. Okey, dia punya ID dia. Okey, dan dekat sini ni kita boleh tengok. Okey, kita boleh tengok dia punya graf dia. Dan kita boleh tengok about. Yang macam saya cerita sebelum ni. Kita boleh tengok about. Dan juga kita boleh tengok market. Okey, market ni dekat mana dia diperdagangkan. Kita boleh jual beli kat mana. Exchanger kat mana. Okey, so macam UB ni kita ada 5. Maksudnya ada 5 tempat kita boleh berjual beli. Termasuklah yang dia punya sendiri UBTech Exchanger. Sebab UBTech pun Exchanger juga. So ada 6 exchanger yang boleh diperdagangkan token UB ni. Dan kat tepi ni anda boleh tengok Explorer. Explorer ni BSC scan. Maksudnya dia menggunakan BSC punya network. BSC punya network. Okey. So kalau saya pergi, saya pergi ke UB pula. Okey, saya pergi ke UBTech. UBTech ni exchanger. Okey. Dekat UBTech ni, kalau yang biasa orang tanya, macam mana kita nak masukkan dalam wallet UBTech ni? Macam ni kita nak masukkan aset kita dalam wallet ni. So, kita kena deposit lah. Klik deposit. Dekat deposit ni, contoh saya nak pilih coin USDT. USDT tadi saya dah cerita kan? Saya nak pilih coin USDT. Saya pun klik lah USDT. Dekat sini ni nampak tak ada transfer network. Transfer network ni, ni yang saya cerita tadi tu. USDT kita boleh transfer guna network Solana. Kita boleh transfer guna network Avex Chain. Boleh guna network Arbitrum. Boleh guna network Optimism. Boleh guna network Ton. Boleh guna network BNB Smart Chain. Boleh guna network Tron. Boleh guna network Ethereum. Ada banyak network yang kita boleh guna untuk kita transfer USDT tu. Faham Jadi kalau tanya saya suka guna network BNB.
Smart Chain. Yang mana BEP20 ni. Sebab apa? Sebab network dia murah. Dia punya fee dia murah. Okey, dia punya fee dia murah. Jadi, kalau kata token tu dia gunakan network Ethereum, okey, Ethereum yang mana ERC20, yang ni dia punya fee dia mahal. Fee dia mahal. Jadi sebab tu saya suka kalau saya tengok kalau dia guna token tu guna BEP20, alhamdulillah lah, fee dia murah lah. Sebab perbezaan dia, sebagai contoh, kalau saya gunakan wallet Bybit, saya nak transfer USDT, okey, nak transfer USDT, kalau saya gunakan ERC sampai 8 USDT dia punya charge dia. Bayangkan 8. Kalau saya guna BEP20 hanya satu saja, $1 saja. Nampak tak beza dia? Okey. Jadi contoh katakanlah saya nak transfer USDT masuk dekat dalam UBTech ni. Saya guna BEP20. Okey, jadi saya ada deposit address. Okey, inilah sebenarnya address wallet saya. Okey. Inilah address wallet saya. Maksudnya daripada mana-mana wallet, okey, wallet ni dah ada banyak. Okey, dia ada wallet, contoh, ada wallet yang dia gunakan network, satu network saja. Contoh macam Solflare. Solflare ni dia guna network Solana saja. Wallet dia guna network Solana saja. Network lain tak boleh. Okey. Contoh Bybit. Bybit dia boleh guna banyak network. Dia wallet yang boleh guna banyak network. Okey. Contoh macam UBTech. UBTech ni dia boleh guna network-network yang tertentu. Okey, contoh macam ni, transfer network ni kita boleh guna beberapa network bergantung kepada aset yang kita nak pindahkan ke wallet tu. Okey. Contoh kalau saya tengok kat sini, katakanlah UB. UB transfer network ada satu je. Okey, transfer network ada satu saja. Okey. Dia tak ada banyak. Sebab dia tak boleh lalu dekat highway lain. Macam itulah contoh dia. Okey, kalau BTC pula. BTC dia ada dua network je. Network dia sendiri dan dia tumpang network orang. Okey, network dia sendiri dan dia tumpang network orang. Okey. So, sama juga kalau ETH. ETH ada berapa network kalau nak transfer? Dia ada network dia sendiri, Ethereum. Dia tumpang juga network orang, BEP20, Arbitrum dengan Base. Dia macam tu. Jadi, katakanlah saya nak transfer USDT kepada anda. USDT kepada anda. So, saya perlukan address anda lah. Saya perlukan address nak lalu dekat network ni. Kalau saya gunakan BEP20 nak lalu kat network ni, saya kena bayar. Kenalah bayar dia punya fee dia. Okey, sebab saya guna network ni. Tapi kalau saya nak transfer dekat anda, gunakan internal. Maksudnya anda ada UBTech, saya ada UBTech, cukup guna UID, dia transfer. Jadi tak payahlah tak payah nak bayar fee. Okey, jelas tak ni? Okey. So, jadi kesimpulan dia yang anda perlu faham adalah, okey, kita ada aset, kita boleh transfer aset tu dekat wallet. Okey, maksudnya daripada wallet A kepada wallet B kita boleh transfer. Okey. Persoalan dia sekarang adalah aset kripto ni dia tak sama dengan duit. Betul tak? Dia tak sama dengan duit. Duit. Aset kripto adalah aset kripto. Jadi macam mana kita nak tukar daripada duit ke aset kripto? Cara dia adalah kita kena ada exchanger. Ada exchanger yang boleh terima fiat ke kripto. Macam kat sini, kita boleh deposit guna Visa lah apa semua. Ada yang tak boleh, macam kat Malaysia, yang boleh Luno. Exchanger Luno boleh. Ada yang tak boleh. Okey.
Jadi kat situ tu yang kita nak kena faham. Ada juga exchanger yang ditawarkan P2P. P2P ni maksudnya peer to peer. Peer to peer ni maksudnya, okay, anda ada USDT, saya ada cash. So, saya boleh transfer dekat anda USDT ke wallet anda transfer cash ke bank saya. Tetapi di Malaysia, okey, kita tak ada akta kripto ni, tak ada lagi, belum ada lagi. Okey, tapi di dunia ada lah. Di dunia ni, sebab tu kripto ni orang kadang-kadang yelah dia gunakan money laundering lah, dia gunakan susah nak kawal, dia gunakan macam-macam lah benda susah nak kawal. Sebab once kita ada address saja, kita tak tahu siapa punya address tu. Kita tak boleh nak detect siapa milik address tu. Bayangkan Jadi sebab itulah kalau kita nak transfer duit, nak beli USDT ke apa, jangan tulis dekat description tu, jangan tulis kripto lah, USDT lah, jangan. Sebab apa? Sekiranya anda buat macam tu, katakanlah orang yang anda beli USDT tu, dia ada masalah. Contohnya dia ada masalah money laundering ke, dia bermasalah dengan akaun-akaun anda kena freeze. Ingat berhati-hati. Kawan saya dah ramai dah kena freeze. Bukan dia buat salah. Dia beli dengan orang yang ada masalah. Jadi akaun bank dia bermasalah. So yang berkaitan dengan akaun bank dia semua kena freeze lah. Sebab itulah kalau kita nak membeli kripto ni dalam P2P ke apa ke, orang memang dia nasihatkan jangan tulis apa-apa kripto ke apa. Dia tulis payment ke, tulis nama je kan. Biasa macam tu. Okey, sebab kita tak nak ada masalah. Kita tahulah kita tak buat money laundering kan. Tapi orang lain buat money laundering ada kaitan dengan bank, so kena lah. Macam tu lah. Jadi kita kena faham kripto dengan bank ni dia tak sama. Bank ni wang fiat, kripto ni adalah aset kripto yang bernilai. Okey, jelas Okey. So, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Setakat ni. Kita ada lagi 8 minit. 8 minit. Ada apa-apa soalan yang nak tanya? Eddie, kalau kau ada apa-apa nak tanya ke apa ke? Ataupun jelas kalau anda tak jelas, anda boleh komen. Okey, anda boleh komen dekat ruangan komen kat bawah. So, saya harap lepas ni anda dah faham dah sedikit tentang kripto ni dan tentang dia punya network dia dan sebagainya. Okey. Dan anda faham aset tu dia ada network, dia ada apa tu? Dia ada network dia ada dia punya jenis token dia ada address dia, okey? Okey, boleh transfer dari Trust Wallet. Wallet ni sebenarnya dia ada dua jenis. Okey, wallet ada dua jenis. Satu CEX, centralized. Satu lagi DEX, decentralized. Okey, ada dua jenis. Sama juga dengan exchanger. Exchanger pun ada dua jenis. Satu decentralized exchanger, satu lagi centralized exchanger. Okey, apa maksud centralized dengan decentralized? Decentralized, contoh wallet decentralized ni, contoh Trust Wallet, Token Pocket, anda yang kontrol 100%. Anda yang kontrol 100%. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau hilang, memang anda tak boleh nak tanya password apa semua, tak boleh. Okey, tu decentralized. Decentralized ni maksudnya tak ada orang jaga. Tak ada orang jaga. Anda tak boleh nak request password, tak boleh. Kalau centralized, anda boleh, kalau terlupa password, boleh request password. Lepas tu kena buat KYC. Ada orang kontrol. Orang tahu aset anda berapa. Kalau decentralized, orang tak tahu. Anda yang kontrol 100%. Kalau hilang, hilanglah. Sebab tu kena berhati-hati. Nanti kita boleh buat satu lagi sesi yang khas. Wallet centralized dengan decentralized. Sama juga macam exchanger. Exchanger pun dia ada centralized dan dia ada decentralized. Dia ada dua jenis. Okey, clear ada apa lagi soalan? Kita Sembang sampai drive.
Okey. Ya, dia apa ni, benda kripto ni betul lah macam Syam cakap tadi, centralized dengan decentralized. Kebanyakan orang kata nak selamat. Bila nak selamat, ada centralized tu macam kita dalam sebuah negara ada bank pusat. So, bank pusat tu yang kawal selia semua-semua bank macam tu. Jadi dia jadi centralized lah, berpusat. Ya. Yang decentralized tu maksud dia kita kena jaga sendiri, kita kena handle sendiri dan kita kena sentiasa berhati-hati. Ini Ya. satu market terbuka lah. Kan? Cumanya sekarang ni bila kita terlibat dengan UBTech ni, at least kita mula belajar lah sebab benda ni wujud dan dah lama pun. Kan? Kalau kita tengok daripada orang kata apa, Bitcoin tu dulu, bapa segala kripto ni kan, yang paling famous sekarang pun harga dah berapa dah, tak mampu dah kita. Ya, Kan? So yang betul. sekarang ni macam UBTech ni salah satu daripada beribu-ribu Oh, beribu-ribu banyak. token Banyak. ataupun coin kripto ni sangat banyak. Yang famous sekarang ni yang kita tahu Bitcoin, Ethereum, macam Syam baru sebut tadi, Solana. Ada satu yang famous juga dekat Europe, dia panggil apa? Monero. Ada banyak lah. Ada banyak. Banyak, sangat banyak. Okey. Satu lagi saya nak bagi tahu, decentralized. Decentralized ni dia bukan masalah cabut, orang nak cabut ke apa, tak. Dia bukan macam tu. Decentralized ni maksudnya kita yang jaga. Kalau kata kita terhilang, dia ada key phrase dia terhilang ataupun orang jumpa ke, orang boleh ambil aset kita. Ataupun kita terlupa benda tu, kita terletak kat mana-mana ke apa, kita dah tak boleh nak access. Hilang macam tu je lah. Sebab tak ada orang yang kontrol. Memang tak ada orang kontrol. Tu decentralized. Kalau Dan satu lagi centralized, maksud dia tu, dia bukan decentralized tu macam orang nak tipu kita. Yang tu bukan. hackers. Dia Ha, sebenarnya decentralized ni mana tak ada siapa yang kontrol dia. Kalau kata kita tak boleh access, maknanya benda tu wujud ada tapi tak boleh nak access. okay. Itu Itu maksud decentralized. dia. Ah, Sebab dia bukan bahaya, dia tak bahaya. Kalau kita ada ah, ilmu, tak bahaya. betul. Sebab tu kena belajar. Saya ada token pocket wallet, dia ada cara dia, macam mana cara kita nak jaga. Kan? Itu ada satu bab lagi yang kita kena belajar lah. Kan? Sama juga kalau centralized pun bahaya juga. Orang tahu aset kita berapa. Orang boleh ambil. Centralized ni bahaya dia, centralized ni sebab ada pihak yang boleh manipulate. Ada orang. Contoh, bank Ha, negara boleh tahu dan dia boleh buat statistik. Kalau dia bawa ke arah yang baik, baik ah. Tapi kalau ha, benda tu kena hack, orang hack bank negara punya data contohnya, orang dapat habis. semua benda lah. Ha, Kalau decentralized ni, tak ada siapa ada siapa? yang jaga dia, melainkan kita sendiri jaga. Tapi kalau kita tak jaga, kita lupa ke apa ke, tak ada siapa boleh bantu kita. Itu maksud Ada decentralized tu. siapa? Ah, dia Kan? sebenarnya decentralized ni dia nak tingkatkan keselamatan. So Ya. that kita kata benda tu memang kita sendiri yang aware, kita sendiri yang control, tak ada siapa-siapa boleh pantau. Itu maksud decentralized tu. Yes. Jadi Hmm. sekarang ni bila bila anda ada sekarang ni dah faham dah. Okey, apa tu token, apa tu coin, yang mana token dengan coin ni dia adalah aset. Okey, aset kripto dan juga wallet. Okey, dia ada wallet dan wallet ni dia ada wallet address dan kita boleh transfer melalui network. Network pun ada banyak jenis. Okey. Jadi saya harap lepas ni anda dah lebih jelas dan lebih faham, dan sekiranya anda nak beli token ke, nak beli USDT ke apa, okey, ada banyak banyak tempat yang anda boleh beli. Cumanya kalau buat permulaan anda boleh tanya saya lah. Okey, untuk anda dapatkan benda tu, buat permulaan. Lepas ni anda boleh beli sendiri, tak ada masalah. Okey. Itu saja untuk hari ini. Memang betul banyak kena belajar, banyak kena explore, banyak kena follow, banyak kena tanya. Okey? Dan jangan lupa subscribe YouTube Simpanggul supaya saya boleh share lagi banyak lagi perkara yang berkaitan dengan dunia blockchain ni. Okey? Itu saja. Sekian. Terima kasih. Bye bye.